Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 主爱的弟兄姐妹平安。 Syukur kita boleh kembali beribadah bersama di dalam menjelang akhir bulan Oktober ini. 感谢神，在这个10月底，我们还可以聚在一起敬拜他。 Sebagaimana kita tahu di akhir bulan Oktober di mana gereja biasanya memperingati sebagai minggu atau hari reformasi. 我们知道，就是10月底是教会会纪念一个日子，叫做宗教改革日。 Dan salah satu semangat reformasi yang kita kenal adalah hanya karena anugerah Tuhan. 还有呢，宗教改革日的重点是只有因为恩典。 Saudara, tema pagi hari ini yang diberikan adalah diselamatkan karena anugerah Allah. 今天早上我们的主题就是因恩典而得救。 Saudara, seorang tokoh reformator bernama Martin Luther pernah mengatakan demikian. 宗教改革的推动者马丁路德曾经这么说。 Ketika saya menyadari bahwa saya dibenarkan bukan karena saya benar. 当我觉悟到我被称义，不是因为我本身是义的， Tapi karena Kristus itu benar bagi saya. 而是因为基督为我称义。 Sehingga saya seolah-olah saya itu dilahirkan kembali dan masuk ke dalam surga melalui pintu yang terbuka lebar. 所以仿佛我重生之后踏进天堂，就是踏进的时候的透过一扇敞开大门的天堂。 Saudara, di dalam minggu reformasi ini terus akan mengingatkan kita bahwa keselamatan itu sesungguhnya adalah karya Tuhan dalam hidup kita. 在这个宗教改革主日，我们要再次提醒大家，救恩是神的作为。 Tadi kita sudah membaca di dalam pembacaan Titus, surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 4 sampai ke 8. 刚才我们的起印经文是提多书3章4到8节。 Izinkan saya membacakan kembali dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan. 我们会再读一遍。 Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, dan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. 提多书3章4到8节，但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因为我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些以信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且与人有益。 Sudah, saya ingin memulai dengan sebuah kisah tentang seorang pemuda. 我要以一个年轻人的故事开始。 Dia kabur dari rumahnya karena memiliki sebuah konflik dan hubungan yang buruk dengan orang tuanya. 他因为和父母有发生过纠纷冲突的，他就逃走了，离家逃走。 Saudara, bagaikan kisah anak yang hilang di dalam firman Tuhan, dia itu lari dari rumahnya. 就像圣经里所说的那个浪子，他就逃出家门出外了。 Semakin dia menyadari dan berjalannya dengan waktu, dia menyesali perbuatannya itu. 但久而久之，他就后悔自己所做的一切。 Dan ada satu keinginan untuk dia kembali ke rumahnya. 他渴望回家。 Waktu itu dia pergi meninggalkan rumah itu dengan sombong, dengan penuh dengan amarah. 他以愤怒的心、骄傲的心，离开家里。 Tapi waktu dia ingin kembali ke rumahnya, dia merasa malu dan takut
karena mungkin ditolak atau tidak dimaafkan. 但是他想回去的时候，他的心情是非常的恐惧，又是愧疚，他怕父母拒绝他。 Jadi bagaimana caranya dia kembali ke rumah? 那他又怎么能回去呢？ Nah, dia menulis surat pada zaman itu kepada orang tuanya. 那时代他就用写信的方式写信给父母， Dan menceritakan penyesalannya dan keinginannya untuk kembali ke rumah. 他就讲述了他怎么后悔，而且他说他渴望回家。 Tapi dia butuh tanda kalau memang dia diterima kembali di rumahnya. 但是如果父母愿意接受他回家，他需要一个标志。 Jadi dia meminta menulis supaya orang tuanya itu kalau orang tuanya mau menerima dia kembali, tolong katanya gantungkan atau ikatkan sapu tangan putih itu di atas pohon apel yang ada di depan rumahnya. 他就对父母说：“如果你们愿意接纳我回家，那就你在我们家前面种的苹果树上，就是系一下一块手帕，白手帕。” Jadi kalau dia bisa lewat depan rumahnya dan melihat ada sapu tangan putih yang terikat di atas pohon apel itu menjadi tanda dan dia tahu bahwa orang tuanya sudah memberikan maaf. 要是他经过家门口的时候，看见苹果树上的枝子，系着就是一条白手帕，这就作为记号，他就知道爸爸妈妈已经原谅了他。 Jadi dia kirimkan suratnya dengan sebuah penantian dan juga kegelisahan. 他就以挣扎等候的心情，就是把信寄过去，这样等待。 Akhirnya dia pergi ditemani oleh temannya satu hari hendak melewati rumahnya kembali yang sudah lama ditinggalkannya itu. 然后到时间，他就和一个朋友陪同着他经过自己的家门口，他离开很久的家。 Waktu itu dia naik kereta yang melewati di depan atau seberang rumahnya itu ada rel kereta. 他就乘列车到就是这个列车会经过他的家门口，他就乘坐那路的列车。 Tapi ketika mendekati depan rumahnya ini dari jauh, 但是远处靠近他家的那个时刻， saudara dia tidak berani melihatnya. 他不敢去看。 Dia minta temannya, tolong lihat ada enggak sapu tangan putih yang terikat di depan pohon depan rumahnya. 他叫朋友帮他去看他的那棵树上面是否有系上那个白手帕。 Dengan hati yang berdegup menanti dan mencoba melihat apa yang dia lihatnya. 他非常紧张的等待，但是他看的是什么呢？ Saudara temannya terkejut dan dia menyuruh lihat sendiri. 他朋友吓了一跳，就要他你自己看，你自己看。 Dan dia takut jangan-jangan tidak ada sapu tangan itu. 他感到非常惧怕，很怕没有看见白手帕。 Tetapi yang dia lihat di setiap ranting pohon itu terikat begitu banyak sapu tangan putih. 但是他所看见的是全部那棵树，全部枝子都系上很多很多的白手帕， Yang berkibar-kibar ditiup angin dan mengejutkan hatinya. 风吹这样挥舞，真的让他非常震惊。 Dan dia menyadari betapa orang tuanya masih mengasihinya, menerimanya kembali dan memaafkannya. 那时候他就觉悟到他的父母是多么的爱他，就是这样饶恕他、接纳他回来。 Saudara, itulah anugerah Tuhan yang sebenarnya melimpah di dalam hidup kita. 这就是上帝对我们的恩典，在我们生活中的这种象征。 Kitalah sebagai manusia yang selalu menjauh dari Tuhan. 我们人类往往会远离他。 Dari sejak manusia memilih untuk jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal 2, 自从创世纪第2章，人类选择要掉进罪里之后， bahwa manusia selalu ingin mencari tempat ruang di dalam hatinya untuk bisa mandiri jauh di luar daripada kendali Tuhan. 在人类的脑海中，在心里面一直有一种野心，就想脱离上帝，就想独立，不靠神。 Tapi karena kehendak itulah yang membuat manusia akhirnya memilih dan jatuh di dalam dosa. 就是这个欲望，使得我们人类会掉进罪里。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 主爱的弟兄姐妹， anugerah Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. 上帝的恩典彰显在我们生活中。 Terus surat Paulus kepada Titus dan jemaatnya untuk menceritakan bagaimana ada sebuah tanda yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. 就像保罗在
提多书所说的，有一种标志，有一种记号，是神放在我们生活中。 Dan tanda itu adalah karya daripada Allah Tritunggal. 这个记号所谓的象征，就是三一真神的作为。 Saudara, kalau kita membaca struktur atau formulasi daripada Titus pasal 3 ayat 4-8, kita mau melihatnya sebagai demikian. 要是我们看这个提多书3章4到8节，我们是有这个框架的。 Nah, kita lihat di ayat ketiga yang sebenarnya tidak kita baca karena dikatakan dahulu itu kita adalah orang-orang yang tersesat di dalam berbagai-bagai dosa. 比如说第三节我们刚才没念，之前我们是迷失的、无知的、悖逆的、犯罪的。 Sehingga ayat 4 dimulai dengan tetapi nyata kemurahan kebaikan Allah itu memberikan keselamatan. 所以第4节开始就用一句话，但是。 但神的爱显明在我们生活中。 Dengan garis bawah di ayat kelima, bukan usaha manusia. 还有强调在第5节，这并不是我们自己所行的义， Tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. 乃是圣灵的作为， Didasarkan pada karya penebusan Kristus. 是基于耶稣基督救赎的工程。 Untuk berbuah di dalam kehidupan yang baik. 最后要我们在一个很好的生活中结果子。 Jadi saudara, seharusnya kehidupan kita adalah menjadi satu bukti nyata karya keselamatan Tritunggal di dalam hidup kita. 所以我们的生活应当是三一真神救赎工程的一个表现。 Saudara, maaf secara teologi saya tetap perlu menjelaskan ini. 在神学角度，我必须得讲。 Yaitu bahwa keselamatan itu bersumber dari Allah Bapa. 救恩来源于阿爸父。 Melalui kasih karunia yang Tuhan Yesus nyatakan. 透过主耶稣基督显明的恩典。 Dan oleh Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dan transformasi di dalam hidup kita. 透过圣灵在我们生活中进行的更新和转变的工作。 Jadi singkatnya begini, dari Allah Bapa. 所以总结说，由父神开始， melalui Yesus Kristus, 透过耶稣基督， oleh karya Roh Kudus. 因着圣灵的工作。 Nah, saudara, di dalam hidup kita seharusnya menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik. 所以在我们的生活中，我们生命中应该结出好的工作。 Karena pekerjaan baik itu adalah buah dari keselamatan, bukan akar dari keselamatan. 所谓好的工作、好的事业，是救恩的果子。 Apakah pertanyaannya hari ini kita benar-benar hidup di dalam terang anugerah itu? 问题是我们是否今天还仍然活在那个救恩的光辉下？ Ataukah kita masih terjebak di dalam pola pikir yang terus berpusat kepada usaha pencapaian diri kita sebagai manusia? 或者呢，我们还是陷入于以我努力和成就的这个我为中心的这个思维模式。 Karena jelas dikatakan bahwa keselamatan itu datang ketika kasih dan kemurahan Allah itu dinyatakan, diperlihatkan kepada kita. 因为这里清楚的说，救恩会来临，是因为神向我们显明他的怜悯和慈爱。 Tapi benar kata Martin Luther tadi, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia penuh kasih. 但是马丁路德说对了，不是因为我们配得，而是因为他充满慈爱。 Sehingga kita harus terus membongkar diri kita untuk lenyapkan segala keinginan kita atau motivasi kita untuk mendapatkan keselamatan itu dari usaha kita. 所以我们就要不断的努力争取。一直争取来明白这个救恩是我们已经得到了，不是我们争取、我们努力得到的。 So Injil ini bukan mengatakan begini, bukan coba lebih baik supaya Tuhan itu menerima kamu. 福音不像我们说，你要更好的努力，好让上帝会接纳你。 Tapi karena Tuhan telah menerima kita, maka kita harusnya memiliki hidup yang berubah. 反过来讲，就是因为神已经接纳了你，所以你们要活出改变的生活。 Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut kita berubah terlebih dahulu baru mengasihi kita. 弟兄姐妹，上帝总不会让我们先改变再爱我们。
Saudara, kalau kita ingat kisah-kisah semua di Injil, 要是我们记得很多在福音书的故事， Tuhan tidak pernah menuntut satu orang pun untuk berubah. 上帝总不要求一个人先改变， Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk mengasihi, menerimanya, baru kemudian orang itu dengan kesadaran untuk berubah. 主耶稣先拣选他，然后先爱他，先对他怜悯和爱，然后他才觉悟到这个救恩过后改变。 Tapi seringkali kita melakukan itu kepada sesama kita, menuntut orang lain untuk berubah supaya kita mau menerima mereka. 但是我们常常就不一样，我们先要求人家改变，才可以接受他。 Saudara, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang menyelamatkan. 救恩是神的恩典。 Dan kita dipanggil untuk hidup menghargai akan karya anugerah Tuhan itu. 我们蒙召是要珍惜这个救恩， Tapi anugerah itu seringkali mengingatkan kita untuk mengikis ada dua hal yang ekstrim dalam hidup kita. 这个救恩呢，提醒我们要减少我们生活中的两个极端性的事情。 Yaitu kesombongan rohani yang pertama. 第一是属灵上的骄傲， Merasa diri kita lebih baik dari orang lain. 感觉我们比别人好， Merasa diri kita lebih rohani karena kita lebih melakukan banyak hal di 感 hadapan 觉 Tuhan. 因为我们多服侍，然后我们就比别人更属灵。 Saudara, itu adalah ekstrim yang pertama. 这是第一个极端， Kita selalu merasa lebih suci dari orang lain. 我们感到我们比别人圣洁。 Tapi di saat yang sama sebenarnya kita merendahkan anugerah Tuhan itu. 但其实，同时我们这样做的同时，我们是贬低了神的恩典。 Atau kita seperti pemuda tadi yang merasa terlalu kotor dan tidak layak untuk diampuni. 或许我们像那个年轻人，就是感到自己非常污秽，不配得到赦免， Membuat kita putus asa dan terus malah kembali jatuh di dalam lubang yang sama. 使得我们绝望了，又重复自己的错误。 Saudara, rendah diri juga adalah menghalangi bagaimana anugerah itu bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. 弟兄姐妹，自卑也会拦阻神的恩典在我们里面动工。 Saudara, keselamatan oleh anugerah itu seharusnya tidak membuat kita menjadi seorang yang lebih sombong atau juga menjadi lebih minder. 所以呢，因恩典而得救，应该不让我们落入这两个极端。第一，不让我们属灵上骄傲；第二，不让我们非常的绝望自卑。 Saudara, keselamatan itu memberikan kita identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. 因为救恩带给我们的是一个新的身份，我们是神的儿女。 Sekali lagi, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang dilakukan Tuhan atas hidup kita. 我再次强调，不是因为我们所行的义，而是因为神在我们生命中的作为。 Saudara, hari ini ada begitu banyak tantangan di dalam dunia masa kini. 弟兄姐妹，我们现今的世代是充满挑战的， Di mana setiap orang itu selalu mencari pembenaran akan dirinya sendiri. 许多人都会想要证实自己。 Sehingga apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita ingin untuk dapatkan itu bukan lagi sebagai satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan. 所以我们所想得到的，我们所想追求的、争取的，在神的眼里，是不正确的。 Tapi maukah kita datang kepada Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah kasihi? 我们是否要来到神的面前，是因为他已经爱我们，成为他的儿女。 Saudara, bagian yang kedua adalah menceritakan tentang bagaimana karya Roh Kudus yang bukan hanya mendatangkan keselamatan atau pengampunan, tetapi juga pembaharuan di dalam hidup kita. 第二部分讲到圣灵的工作，不只是给我们带来救恩，而是给我们带来生活中的更新。 Saudara, keselamatan bukan hanya membawa kita masuk ke dalam hidup yang kekal, 救恩不仅仅带我们进入永恒的生活， tetapi keselamatan seharusnya menjadi seperti sebuah energi yang membuat kita hidup dari hari demi hari untuk Tuhan. 救恩也像一股力量，让我们当下生活中能够为神而活。 Kita tidak hanya bicara percaya tentang kepada Yesus untuk masa depan kita, tetapi kita percaya untuk hidup bagi Yesus di masa hari ini dan untuk hari ini. 我们说信耶稣的时候，不意味着未来怎么样，而是也说我们现在当今的生活应该怎么样。
Nah, saya percaya ketika seorang itu disentuh hatinya oleh anugerah Tuhan, maka dia tidak tahan untuk bagaimana menyalurkan akan kasih Tuhan itu. 当神的恩典触动一个人的心的时候，他不得不会激励要去做好事。 Saudara, kita diajar untuk kita memberi bukan supaya Tuhan memberkati. 上帝教导我们是，我们奉献不是要争取主给我们祝福， Tetapi karena kita sudah diberkati Tuhan. 我们奉献是因为他已经祝福了我们。 Saya mengampuni bukan karena saya harus mengampuni, tetapi karena saya sudah diampuni oleh anugerah 我 Tuhan. 宽恕别人不是因为我很会宽恕人，而是因为我已经被神宽恕 Ketika 了。 saya melayani bukan untuk diselamatkan, tetapi karena saya sudah yang diselamatkan oleh Tuhan. 我服侍主不是要争取那份救恩，而是因为我已经得着了那份救恩。 Jadi keselamatan itu ceritanya adalah membawa kebebasan sejati di dalam hidup kita. 所以救恩就给我们生命带来真正的自由， Bebas dari rasa bersalah, dari belenggu dosa, dari tekanan dunia. 就是在愧疚的感觉啊，在那个罪恶的捆绑啊，在世界的压力，我们都得释放。 Sehingga kita taat bukan karena kita takut, tetapi karena kita dikasihi oleh 所以我 Tuhan. 们的顺服不是因为我们有恐惧感，而是因为我们被神爱。 Saudara, bagi kita yang berkeluarga, apakah anak-anak kita taat kepada kita karena takut atau karena mereka tahu bahwa mereka dikasihi kita? 我们可以想一下，就是我们的孩子们顺服我们，是因为他怕我们，还是因为他们知道我们那么爱他？ Mari kita mengalami pembaharuan oleh karya Roh Kudus dari hari demi hari. 但愿我们可以让圣灵工作在我们生命中，一天一天更新。 So, bagian terakhir di dalam surat atau teks ini adalah bagaimana kita hidup sebagai ahli waris dan juga pelaku daripada pekerjaan baik itu sendiri. 最后一部分讲到的是以后世和行善者的身份生活。 Bagi kita yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia, kita berhak dikatakan menerima hidup kekal. 我们因为神的恩典称义的人，我们有权利得着永生。 Di dalam terjemahan yang baru dicatat sebagai menjadi ahli waris di dalam pengharapan yang kekal itu. 在新的翻译版就成为传承者或者后嗣。 Sudah, inilah motivasi daripada Injil yang sesungguhnya. 这就是纯正的福音的动机， Bukan karena menjadi alasan untuk kita hidup dengan sembarangan. 这不是我们可以随意生活的借口， Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita dipanggil untuk hidup di dalam kebaikan yang nyata. 而是因为我们得救了，所以我们蒙召活出真正的良善。 Sudah, menarik sekali dicatat ada kata frasa pekerjaan baik. 这里说美好的事业。 Saudara, sesungguhnya apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita sebagai orang tua, ibu rumah tangga, pekerja, anak atau apapun itu, 其实，在我们日常生活中扮演的角色，不管是职工啊、职员啊、家庭主妇啊、孩子、父母啊等等， sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan baik yang dimotivasi karena kita tahu anugerah itu yang memampukan kita. 其实就是所谓的做正经的事业，因为我们的动机是知道神大恩典已经救赎了我们。 Tapi berapa sering kita masih melakukan itu untuk mencari sebuah penerimaan, bukan? 但是我们常常做这些好事的时候，我们还是需要证明自己， Kita masih tergoda untuk mencari pengakuan dari orang lain. 我们要被人家认可。 Kita masih mementingkan apa yang orang lain katakan tentang kita. 我们非常看重人家怎么评价我们， Tapi lupa Tuhan sudah menyatakan dengan jelas dalam hidup kita. 我们忘记了神已经鲜明的这样说。 Bahwa pekerjaan baik itu adalah sebenarnya untuk melaksanakan tujuan Allah di dalam dunia ini. 其实这些正经的事业是要满足神在这世界上的目的。 Sehingga hal-hal yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan pengakuan orang lain, tetapi juga untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka. 所以我们所做的所谓正经事业不是要人家的认可，
认可，而是要人家懂得上帝如何爱他们。 Saudara, sebenarnya kata di pasal 3 ayat yang keempat dikatakan kasihnya kepada manusia itu dalam kata yang dipakai itu filantropia. 这个在第4节所说，神的爱，爱人的爱，是用这个恩慈，原文叫做 philanthropia， Itu kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. 就是神的爱彰显在人类的生活上。 Tapi kata yang sama juga dipakai di dalam bagian lain dalam Alkitab itu dengan kata philosenon atau kasih kepada orang asing. 但是这个同样的词根也用在这个圣经的另外一处，叫做 philosenon， 是同样的词根指对他人的爱。 Tuhan tidak pernah memandang siapapun karena apa yang mereka lakukan. 神并没有按照人所行的事情来评价他。 Tuhan mengasihi mereka karena mereka sama berharganya di mata Tuhan. 神爱他们是因为他们在他的眼前是平等的、同等的，都是他爱的人。 Maka setiap tugas dan tanggung jawab apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan baik itu sebagai sebuah bukti bahwa kita menyatakan kasih Tuhan juga kepada sesama kita. 所以不管我们在我们自己角色当中所行的什么美好事，都是为了显明他的爱。 Hari ini kita menemukan begitu banyak orang semakin hidupnya itu egois begitu ya. 现在我们越是发现更多人自私的生活， Mencari kepentingan sendiri. 寻求自己的利益。 Saudara, kita tidak bisa mengerti sebuah nilai dari sebuah pelayanan. 我们也糊涂了，到底服侍是为了什么意义？ Sebelum kita mau merendahkan diri, menyatakan kasih Tuhan buat sesama kita. 当我们还没有谦卑自己，要彰显神对他人的爱的时候，我们就不会清楚。 Saudara, itulah yang dimaksud dengan melakukan pekerjaan baik. 这叫做做正经的事业。 Saudara, kalau boleh disingkat ada 3 frasa ini yang kita boleh ingat dan bawa pulang. 要是可以总结的话，我们有3个功课。 Yang pertama adalah karya anugerah itu menolong kita mengenal diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai identitas anak-anak Allah. 第一就是救恩的这个恩典，让我们可以认识自己的身份，作为神的儿女。 Tapi harusnya kita juga maju kepada langkah yang kedua untuk belajar menerima diri kita di hadapan Tuhan. 但是我们也要进一步达到第2步，就是我们要在神的面前接纳自己。 Terus setiap kali kita datang di dalam pengakuan dosa ataupun dalam sakramen perjamuan, 当我们认罪祷告的时候，或者参加我们圣餐的时候， kita diajak untuk melihat hati kita, melihat hidup kita dengan baik. 我们再次反省，再次看我们的内心深处。 Yang merasa tidak layak dan kotor itu kita diajak kembali untuk diterima di dalam kasih Allah. 那些感到不配的、污秽的，再次被提醒，你是在神眼前是被接纳的。 Karena hanya orang yang mengenal dirinya dengan baik, dengan tepat di hadapan Tuhan adalah orang yang akan bisa menerima dirinya dan akhirnya mau memberikan dirinya, mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. 因为只有好好认识自己，在神的面前认识自己的人，才能接受好自己之后去奉献自己。 So, prinsip yang paling umum adalah kita tidak pernah bisa memberi apa yang kita tidak pernah terima, betul nggak? 最重要的原则就是我们永远不能给出我们自己没有的东西，对不 Jadi 对？ perlu ada tindakan di dalam hidup kita, bukan hanya merenungkan tapi menerima anugerah itu bekerja dalam hidup kita yang memampukan kita untuk hidup bagi Tuhan hari 所以 ini. 我们要思考，不单单是思考，要接受神在我们生活的恩典之后，才可以发出去。 So, saya ingin cerita tentang diri saya. 我要分享一下我自己的见证。 Bagaimana saya punya panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. 我如何蒙召为全职仆人？ Saya melalui masa remaja saya sebagai seorang yang minder, yang tertutup, yang introvert seperti itulah ya. 我少年时期是一个非常自卑、非常内向的人。 Apalagi bukan bicara di depan banyak orang, untuk memunculkan diri pun sebenarnya saya paling tidak mau begitu. 不 Ya. 用说当众讲道，就是我在很多人的面前叫我出现，我都感到很难堪。 Sekalipun orang tua saya mungkin menyatakan kasihnya kepada saya, tapi sesungguhnya saya tidak mengenal siapa sebenarnya diri saya pada waktu itu. 尽管我的父母
非常爱我，但是那时候我好像不太清楚，不能清楚的认识我自己到底是谁。 Sampai panggilan Tuhan dan anugerah Tuhan itu masuk dalam hidup saya. 一直到神的恩典和呼召临到我的身上。 Melalui seorang mentor, melalui seorang mungkin pembimbing di gereja. 有一个教会的辅导师， Lambat laun membuat saya bisa menjadi seorang yang menerima diri dan menghidupi diri saya dengan baik. 他让我逐渐认识自己，接纳自己，活出真正的自己。 Tapi di dalam perjalanan itulah saya mulai menemukan apa itu panggilan Tuhan yang kedua. 但是在那个漫长的道路上，我开始发现神在我生活中第二个招呼。 Karena waktu saya merasa diterima, dikasihi dan saya dimiliki oleh kasih Tuhan itu yang membuat saya tidak tahan untuk memberi diri, menemukan tujuan hidup yang baru di dalam Tuhan. 当我感到被接纳的、深深的被爱、被接纳，我就就是感到我渴望奉献自己。 Untuk itulah saya pada akhirnya di dalam pergumulan itu menemukan sebuah panggilan Tuhan untuk pelayanan sepenuh waktu. 所以挣扎过后，我就发现了神呼召我做全职传道人。 Hampir 20 tahun rasanya setelah panggilan itu ada dan bekerja dalam hidup saya. 我蒙召大概有20多年的时间。 Apakah pernah ingin meninggalkan? 我是否想离去？ Berkali-kali, saudara. 哦，好几次。 Tapi waktu saya ingat kembali tentang kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup saya. 但是当我自己回顾神在我生命中的怜悯和慈爱， Membuat saya tidak perlu mencari sebuah pengakuan atau pembuktian diri untuk bisa diakui oleh dunia. 使得我永远不用找世界的认可，我不用证实自己。 Tapi selalu menjadi satu alasan yang kuat untuk saya tetap bisa melayani di dalam panggilan Tuhan. 我有一个非常坚固的理由，一直前进服侍他。 Saudara, melayani itu bukan di dalam hanya kegiatan gereja ya saudara. 服侍不意味着只在教会内部做事工。 Melayani adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang seharusnya ada di dalam hidup kita. 服侍就是天国的价值观，让我们日常活出来。 Apakah melayani di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kegiatan gereja pun karena kita menghargai anugerah Tuhan itu. 我们因为珍惜神的救恩、神的恩典，所以我们在家中、工作上、教会中服侍他。 Kalau masih ada motivasi sekecil apapun yang membuat saya merasa saya harus diakui, saya harus diterima, saya harus mendapatkan pengakuan itu, saudara, mari kita buang itu jauh-jauh dari hadapan Tuhan. 要是我们发现自己还有非常小一点一滴的那种要别人认可的动机，我们要努力让它去掉。 Karena ingat, karya anugerah keselamatan itu bukan hanya soal saya nanti masuk surga dan sebagainya. 因为我们要记得这个救恩的意义，不单单是关系到我们以后会不会上天堂。 Tapi harusnya menjadi motivasi dan dasar saya untuk hidup hari ini, memberi diri saya, menyatakan, menyalurkan kasih Tuhan buat sesama kita. 更重要的就是我们可以永远的记得，提醒我们在日常生活中我们如何显明神的爱。 Surat Paulus kepada Titus dan jemaat di sana. 保罗对提多写的书信，也是对那个教会写的书信， Menjadi penting karena mereka ada di tengah-tengah kehidupan banyak orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. 就是成为非常重要的书信，因为他们生活在很多外邦人当中。 Termasuk ketika menetapkan apa sebuah kualifikasi seorang pelayan atau seorang penatua di hadapan Tuhan. 包括他们设定成为领导的标准的时候， Adalah seorang yang benar karena dia sudah dibenarkan Tuhan dalam hidupnya. 是因为义人是因为他在神眼前被称义。 Saudara, apakah hari ini kita masih rindu untuk terus memberi diri dan mempersembahkan diri buat Tuhan? 那弟兄姐妹，我们今日是否还是渴望一直奉献自己为主？ Atau kita masih ingin rindu mencari segala sesuatu yang membuat kita puas tetapi sebenarnya hati kita kosong. 或者我们渴望的就是一直争取让自己满足自己的喜欢，因为我们空虚。 Efesus 2 ayat 8 ayat 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 以弗所书2章8到9节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。 Saudara Timothy Keller di dalam bukunya The Prodigal God, gitu ya. 弟兄姐妹，提摩太凯勒写了一本书叫《浪子神》。 Saudara, kalau kita ingat kisah anak yang hilang ini ya. 要是我们记得那个浪子回头的故事， Siapa yang hilang, saudara? 到底失去的是谁？ Bisa jadi kedua-duanya terhilang. 两个儿子也许都失去了。 Bukan anak yang bungsu yang mencari kebebasannya sendiri, meninggalkan rumah, menyia-nyiakan warisannya, berbuat dosa. 不单单是小儿子，因为他离家呀、犯罪呀，就是这个败家子，不单单是他迷失。 Tapi juga bisa si anak sulung yang merasa diam taat di rumahnya kepada bapaknya, tetapi karena dia juga merasa saya berhak untuk warisan-warisan yang sama yang dimiliki oleh adiknya. 顺服乖巧、顺从父亲的大儿子，看起来也非常做得非常好，但是他心里想的是，其实我才配的这些家产。 我也配的。 Saudara, sesungguhnya kedua sikap ini tidak pernah berkenan juga di hadapan Tuhan. 其实这两种态度在神的眼前都不合神的心意。 Kita bisa menjadi anak yang busuk, yang merasa punya kehendak yang jauh dari Tuhan, yang bisa menganggap dosa itu sebagai jalan mencari kebahagiaan kita. 我们也许像小儿子，我们很多愿望，我们很多欲望，我们犯罪要满足自己。 Tapi kita bisa menjadi anak yang sulung yang kita merasa saya tetap ada di rumah Tuhan, saya melayani, saya hidup dengan baik, tetapi dengan satu motivasi bahwa sebenarnya kita sedang membeli kasih Allah itu dalam hidup kita. 但我们也许也会成为长子，就是大儿子，他留在父亲的家里，服侍他，顺服他，他自己认为他是义人。 Yang satu mencari kepuasan diri, yang satu membenarkan diri. 一个找自己的满足，一个自己称义。 Tetapi yang luar biasa itu bukan soal kedua anak ini, saudara. 但是了不起的是，这个故事讲的重点不是这两个儿子， Tetapi dikatakan ada figur Bapa itu yang begitu pemurah. 强调的是这个非常慈悲的爸爸， Atau boleh dikatakan royal di dalam kasih karunia. 就是在恩典上他过于爱给予， Atau bahkan begitu dengan tanda kutip boros menghamburkan kasih karunia kepada mereka yang tidak pantas untuk 他 menerima kasih 过 karunia 度 itu. 的非常过度的愿意给这个不配的人施下他的恩典。 Saudara, itu adalah gambaran daripada anugerah Allah yang tidak bersyarat kepada kita. 这是神无条件的恩典给我们看到的一个画面。 Anugerah Allah yang sama yang memanggil, yang menjemput kita pada hari ini, pada waktu kita tidak lagi bisa melangkah. 神同样的恩典，就像我们在无能为力的时候，他过来迎接我们回家。 Dia datang, dia menebus, dia menaruh kasih-Nya kepada kita pada waktu kita masih berdosa. 他来到这世界上救赎我们，他给我们显明他的慈爱，当我们还在罪孽当中。 Saya percaya ini adalah hari di mana Tuhan menyatakan kembali anugerah-Nya yang ingin memperbarui hidupmu. 我相信今天再次神要彰显他能够更新我们生命的恩典。 Untuk melakukan pekerjaan baik itu. 是为的是让我们可以做那些正经的事业。 Maukah saya hidup di dalam pembaharuan karya Roh Kudus setiap hari? 我是否要每天都活在圣灵更新的工作下？ Maukah saya melihat apa yang saya lakukan hari ini lahir daripada sebuah kasih karunia Tuhan, bukan karena keinginan untuk diakui itu diterima? 我是否要看见我所作所为都出于感恩的心？因为我知道神已给我很大的恩典，不是要别人认可。 Maka seharusnya tadi struktur miniatur tentang ayat ini
harusnya beraplikatif secara demikian. 所以呢，刚才这些框架应该是这样实行的。 Kita selalu aman di dalam kasih Kristus. 第一，我们在基督耶稣的爱中总是稳 Kita 固的。 punya kerinduan untuk melayani yang berakar dari karya dan anugerah Tuhan itu. 我们非常渴慕可以服侍，这个服侍的根基是因为懂得救恩。 Kita menjadi komunitas daripada umat Allah yang menghidupi Injil, membawa misi Tuhan itu ke tengah-tengah dunia. 我们成为一个群体，这个群体要活出神的恩典给世上的人看， Sehingga kehidupan kita bisa berbuah. 使得我们的生活可以结果子。 Saudara, apakah buah daripada hidup dan keselamatan bagi kita? 什么叫生活、生命和救恩的果子呢？ Kiranya itu yang dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. 就是我们周围的人可以享受看见的。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, 感谢主今天传讲的话语， yang menolong kami memiliki cara berpikir yang benar, 帮助我们有个正确的思维模式， sehingga kami terus boleh disentuh dan juga dinyatakan oleh anugerah Allah yang terus berlimpah dalam hidup kami. 不断触动我们的心，提醒我们神在我们生命中的恩典极大。 Pada waktu kami merasa tidak layak, disitulah kasih Tuhan memeluk kami kembali. 当我们感到不配的时候，就是你的恩典在笼罩我们。 Waktu kami kecewa dan marah kepada diri sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 我们对自己自暴自弃的时候，你永远不离弃我们。 Bahkan pada waktu kami merasa punya andil untuk memiliki dan mengerjakan hidup ini, sebenarnya anugerah Tuhan itu terlalu besar bagi kami. 甚至当我们认为自己在自己的生命中， Tapi biarlah karya keselamatan Tuhan itu terlihat di dalam hidup kami setiap hari. 但愿神你的救恩在我们每天的生活中可以彰显出来。 Berkati gerejamu dan setiap kami. 赐福您的教会，赐福我们每一个。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。